Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, muslimin muslimat. Semoga kita pada hari ini berada di bawah lindungan dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah serta mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan olehnya kepada kita. Sama ada dalam bentuk yang zahir ataupun yang batin, sama ada dalam bentuk yang kita sedar ataupun tidak sedar. Semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita juga kerana Allah Subhanahu wa taala beri lagi kesempatan untuk kita bertemu, berkongsi ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya ingin mengupas daripada kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kita telah pun memperbahaskan berkenaan dengan bacaan solat fardu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada solat subuh sehinggalah ke solat Isyak. Pada hari ini saya akan meneruskan perbahasan kitab ini dengan membawa bacaan solat Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dah dengar solat fardu yang lain. Ini kita tengok pula bagaimanakah atau apakah bacaan solat fardu Jumaat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayatnya. Daripada Ibnu Abi Rafi', istakhlafa Marwan Aba Hurairatin 'ala al-Madinah فخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكفة فقال أبو هريرة Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal jum'ah. Baik, kita tengok maksudnya. Marwan mengangkat Abu Hurairah untuk menjadi wali kota Madinah. Marwan kemudian berangkat ke Mekah. Dan Abu Hurairah mengimamkan kami salat Jumaat. Setelah membaca surah Jumaat pada rakaat terakhir, dia menambah bacaannya untuk kami dengan surah Idza Ja'akal Munafiqun, yakni surah Al-Munafiqun. Abu Rafi' menemui Abu Hurairah ketika beliau selesai dan berkata, engkau membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abi Talib ketika di Kufah. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim 877 dan Abu Daud 1122. Riwayat pertama menyatakan Nabi membaca dalam salat Jumaatnya surah Al-Jum'ah dan juga surah Al-Munafiqun. Yang ni lazim kita biasa dengar imam baca bermula daripada ayat ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kemudian surah Al-Munafiqun ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ila akhir al-ayah. Ini biasa kita dengar imam baca dalam solat fardu Jumaat. Bagi mereka khasnya kaum muslimin kaum lelaki, maka mereka biasa dengarlah bacaan imam ni pada hari Jumaat. Tengok riwayat kedua tuan-tuan. Nu'man bin Bashir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah qala wa idza jatama'a al-'id wal jum'ah fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salataini. Maksudnya dalam salat hari raya dan Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yakni surah Al-A'la, dan hal ataka hadisul ghashiyah al-ghashiyah. Kata Nu'man lagi, jika salat hari raya dan Jumaat terjadi pada hari yang sama, baginda masih membaca kedua surah tersebut dalam kedua salatnya. Hadis riwayat Muslim 877, Abi Daud 1122 dan Ibnu Khuzaimah 1441. Riwayat ini menyebut Nabi baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Kita selalu berhadapan dengan hari raya Aidilfitri, kan?
ataupun Aidil Adha yang jatuhnya pada hari Jumaat. Maka andainya berlaku lagi selepas pada ini, kita boleh sebagai imam, kita boleh bawa bacaan surah Al-A'la dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Baca dua surah ni pada solat hari raya dan juga pada hari Jumaat hari tersebut. Ini seandainya kita ingin meneruskan ataupun menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Dan yang ketiga, riwayat daripada Sumarah bin Jundab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah dalam solat Jumaat. Hadis riwayat Abu Daud 1125 dan Ibnu Khuzaimah 1441. Baik. 3 riwayat yang saya bawakan hari ini, tuan-tuan, mengenai bacaan solat fardu Jumaat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda. Saya ulang ya. Yang pertama, Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan Munafiqun. Yang riwayat kedua, Al-A'la dan Ghasyiyah. Dan yang ketiga juga sama, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dalam solat fardu Jumaat. Baiklah, sekiranya kita berpeluang menjadi imam dalam solat Jumaat, kita boleh membaca surah mengikut riwayat yang saya sebutkan sebentar tadi, kerana kita ingin cuba menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan. Kan kebanyakannya biasa imam bawa surah lazim, surah pendek saja kan, kerana ingin meringankan bacaan untuk memberi ruang ataupun meraihkan golongan yang lemah, golongan warga tua dan juga kanak-kanak. Namun pada ketika ini kita masih lagi berhadapan dengan SOP. Kita masih lagi dikenakan PKP, maka kita kena ikut dan akur. Seandainya 12 orang jemaah Jumaat, maka 12 orang lah yang tersenarai itu dapat hadir untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Imam boleh bawa surah yang lebih pendek mungkin lah, kan, daripada pengalaman yang kita lalui sepanjang PKP ni. Apabila kita sempat mengikuti solat Jumaat dalam PKP ni, khasnya total lockdown ni, maka kita tengok imam baca surah yang lebih pendek, surah lazim. Tak mengapalah. Jadi demikianlah tadi perkongsian berkenaan dengan solat fardu Jumaat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil, hafallah kepada mereka yang belum hafal, hafallah mengikut riwayat yang saya sebutkan tadi dan boleh diamalkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai seorang imam, boleh kita baca surah mengikut riwayat yang telah saya sebutkan tadi, insya-Allah. Wallahu alam, tak maaf segala salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. Harap betulkan seandainya ada sebarang kesilapan. Yang baik terdatang pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah terzahikan atas diri saya, hakikatnya semilik Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.